Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong Koresponden Bernama, menjadikan program ini pilihan anda dan terus menjadikan program ini sebagai program nombor 1 di Bernama TV. Baik, kita telah pun berada di segmen yang terakhir. Jadi untuk kita kupaskan topik kita pada hari ini mengenai kesan belajar di rumah kepada anak-anak, bersama kita di talian Skype sekarang ini Profesor Madya Dr. Muhammad Nor Mamat, Pensyarah Kanan Akademik Pengajian Islam Kontemporari UiTM secara langsung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Baik Prof, tadi pun saya dah menyentuh ya antara topik yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu berkenaan dengan keberkesanan kepada anak-anak kita yang mungkin terpaksa mengikut sistem pembelajaran norma baharu ini, yang mana mereka ini kena duduk rumah, ya, belajar dari rumah. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan apakah keberkesanannya. Silakan Prof. Betul lah, dia sebenarnya satu kejutan budaya sebab dia berlaku secara mengejut. Tapi pada saya dia ada 3 tahap. Dia peringkat pertama kejutan, terkejutlah. Yang kedua, sepatutnya kita masuk ke peringkat muhasabah. Kita kena fikirkan apa yang berlaku dan apa yang perlu berlaku. Dan yang ketiga, patutnya kita dah move on lah. Ya. Sebab itu dalam suasana sekarang saya tengok pembelajaran secara maya ke secara pembelajaran dari rumah ni, kita tidak ada polisi secara khusus pun. Dan sampai sekarang pun bila bincang sama dengan cikgu, dengan anak-anak pun ada yang dalam keadaan tak menentulah. Ada yang ada kerja-kerja rumah, ada yang tak berlaku pun sebenarnya interaksi antara guru dan pelajar secara berkala ataupun secara tersusun. Jadi saya rasa dulu kita ambil sikap kita tak benarkan gadget-gadget ataupun phone pada anak-anak. Dan sepatutnya lah daripada dulu kita didik diorang cara nak guna phone, cara nak guna gadget untuk belajar. Barulah sekarang kita ready lebih awal. Jadi bila kita tengok sekarang, bukan kata tak berkesan, tak. Tapi kalau daripada dulu, ini mungkin satu kesedaran kita untuk kita teruskan normal baru ni. Kalaulah kita faham daripada dulu, peranan ibu bapa dan guru tu. Ibu bapa kalau boleh buat 30% mendidik anak-anak, mengajar anak-anak, dan cikgu 70%, cantik. Sebab kita akan tengok dalam keadaan sekarang, 30% terus berjalan, dan guru-guru mungkin tak sepenuhnya boleh laksanakan 70% tadi tu. Guru-guru tak boleh nak mengajar seperti biasa. Tapi at least kalaulah separuh, 35% contoh, makna kita masih belajar dalam keadaan yang lulus lah. 65%. Contohnya lebih kurang macam tu lah. So ada satu peringatan untuk kita lah. Ibu bapa sepatutnya daripada dulu dan akan datang kena ambil part dalam pendidikan anak-anak dan pengajaran anak-anak. Dan guru-guru juga sepatutnya dalam suasana sekarang daripada dululah sepatutnya dah ready. Ya, kita tengok sekarang makin ramailah yang get used dengan Zoom, Meet, Teams, Webex, apa lagi live kat sana sini, Instagram pun boleh guna, WhatsApp pun boleh guna untuk pengajaran. Tapi benda-benda ni dia berkesan bila kita laksanakan dia dalam suasana yang kita faham bagaimana kaedah penggunaan tadi. Sebelum ni kita dah ajar, bukan tak ada. Saya pun terlibat e-learning. Tapi bila kita ajar normal tadi dalam pengajaran, kita rasa benda tu tak penting dan ramai juga di kalangan kita yang reluctant. Ya, tak boleh terimalah suasana pengajaran online apa semua. Benda ni hybrid sebenarnya. Dia saling lengkap melengkapi. Cuma juga bila tanya pasal anak-anak ni, kita kena faham dalam suasana positif dia, anak-anak kita banyak resources, terbuka, dia punya maklumat di hujung jari kita cakap kan. Tapi dari satu sudut, bila kita daripada awal kita tak didik anak-anak kita, masalah kita pasal anak kita tak biasa dengan gadget untuk pengajaran dan pembelajaran. Dia biasa main game. Dan juga dari satu sudut kesediaan kita, kalau kita tengok cerita yang viral Vivi Ona tu belajar atas pokok. Ini kesungguhan pelajar-pelajar dan saya yakin waktu ni kita perlu ubah kepercayaan kita, ubah pemikiran kita. Anak-anak kita sebenarnya boleh dididik, boleh diasuh supaya menjadi orang yang sentiasa committed dengan pengajaran dan pembelajaran ni,
walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Saya rasa itu kesan yang paling besar kita boleh ambil. Anak-anak kita ready sebenarnya. Tapi kalau kita tak paksa ataupun tak start, itu masalah. Betul? Ya. Ya, kita faham ya di mana sebelum ini mungkin kalau di sekolah tanggungjawab itu diberikan kepada guru-guru untuk mengajar anak-anak kita, tetapi sekarang ini dalam norma baharu ini tanggungjawab tersebut sebenarnya harus ditukar pula ya. Ibu bapa harus memainkan peranan untuk memastikan anak-anak kita itu berada dalam tahap yang baik dalam sistem pendidikan mereka. Mungkin di awalnya dalam fasa yang baru ataupun PKP yang dahulu bermula 18 Mac ya, untuk ajar anak-anak kita ini belajar di rumah, mungkin ianya merupakan kebiasaan baru, mungkin agak kekok, tetapi saya rasa dah masuk fasa ketiga PKPP ini, saya rasa anak-anak kita dah mula tertarik ya dengan sistem pembelajaran baru ini. Mungkin Prof boleh kongsikan tanggungjawab guru-guru pula bagaimana dalam memastikan semua murid-murid ini mematuhi waktu untuk belajar itu, sebab kadang-kadang ada saya perhatikan yang tular dekat media sosial, guru mewujudkan sistem grup WhatsApp, tetapi ada pelajar-pelajar ini yang sanggup left group tu, Prof. Kan semata-mata dia orang mereka rasa bahawa ini tidak penting bagi mereka. Jadi bagaimanakah Prof melihat keadaan ini ya untuk menarik minat para pelajar ini untuk belajar dari rumah, Prof? Itu saya sebut tadi, sebenarnya kalau daripada awal dulu kita dah ada budaya ni, mungkin kita nak move forward lebih cepat. Tapi tak apa, kita memang ada sekejap kita rasa kejutan dia, kemudian kita dah mula susun balik, walaupun dalam ketidaktentuan kita. Saya rasa saya tengok banyak perkembangan semakin positif. Kalau kita tengok statistik cikgu-cikgu yang menyediakan bahan-bahan pembelajaran cara atas talian, kita dah ada lama sebenarnya. Kita punya VLE Frog, sistem learning management system, macam-macam. Cuma praktis normal, kita nak normalizekan dia. Dan saya rasa anak-anak kita dah boleh kita katakan dah masuk stage ketiga ni, sebenarnya boleh pun belajar, walaupun kita tak nafikan dia tak sampai 100% lah. Suburkan budaya baik sangka, cikgu-cikgu dengan anak-anak murid kita ni, anak-anak kita, guru-guru pun, guru, ibu bapa, murid kena suburkan baik sangka lah. Kalau sebelum ni ada juga sebenarnya kita budaya salah menyalah ya. Anak tak cerdik kita marah kat cikgu, sekarang baru kita faham ya, anak tak cerdik dia berkait dengan kita juga. Dan guru-guru, antara guru, ibu bapa, anak, dia perlu ada sangka baik dan kepercayaan satu sama lain. Dan saya rasa dalam suasana sekarang, macam saya sendiri pun terlibat dulu dalam perancangan Education 5.0. Kita dah mula bercakap pasal masa depan. Education 5.0 ni kita jangka anak-anak kita sebenarnya dia lebih banyak maklumat daripada kita. Dia masuk kelas, dia dah cerdik, dia dah banyak ilmu. So, kita panggil autodidact ya. Budak pelajar-pelajar ni dia cerdik sendiri pasal banyak maklumat, banyak resources yang kalau kita sebagai cikgu, guru, kita tak explore, kita akan kalah. Kita masuk kelas, kita jadi anak murid sebenarnya yang paling tak pandai banding anak-anak murid kita yang generasi sekarang, dia lebih ke depan. Dan saya rasa daripada kita banyak dengan norma lama kita, more correction, more instruction. So sekarang kita rasa, saya berpendapat itu dah kena less. Less correction, less instruction, tapi kita more affection dengan more connection. Kita lebih rapat dengan anak-anak ni, dan insyaAllah dalam WhatsApp pun dia tak akan keluar grup. Sebab sebenarnya WhatsApp tu kaedah, tapi sebab hubungan tu lebih penting. Bila kita dekat, kita hidup dengan touch hati dia, hearts on. Ya. Kita sentuh hati dia untuk dia belajar sendiri. Itu akan datang. Norma yang akan datang. Norma baru yang akan datang. Kita tak boleh lagi dah nak paksa ataupun kita nak suruh dia belajar sebab kita bukan orang paling pandai pun. Ya. Dia lebih tahu daripada kita. So macam mana kita nak bina hubungan dengan dia, banyakkan kemesraan dengan dia dan kita belajar bersama. Kita move on bersama-sama. Saya rasa this is the time. Yang guru-guru kita, ibu bapa kita, semua pihak lah, anak-anak kita pun tersedar. Satu benda yang kita perlu berubah, sepatutnya dah lama, tapi insyaAllah masih ada masa dan masih ada peluang untuk kita berdepan dengan masa depan, pendidikan masa depan yang jauh lebih mencabar. InsyaAllah. Ya.
InsyaAllah. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mahmad di atas kupasan topik itu tadi. Terima kasih Prof. InsyaAllah kita akan hubungi nanti untuk kupasan laporan berita yang lain pula. Baik, terima kasih Profesor Madya. Seperti mana yang Prof katakan tadi, inilah masanya untuk kita terus saja bersama dengan anak-anak kita untuk kita dekatkan dirilah kepada anak kita. Mungkin sebelum ini kita sibuk dengan kerja dan sebagainya. Inilah masa untuk kita bersama dengan anak kita untuk memberikan sistem pendidikan dari rumah. Baik, koresponden bernama sudah sampai ke penjuru rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya di awal sampai sekarang ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok jam 9 pagi pastinya di Bernama TV. Assalamualaikum. Bye-bye. Inisiatif seterusnya ialah kerajaan akan memperuntukkan 2 bilion ringgit bagi program peningkatan kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan juga golongan belia. Dan ini akan memanfaatkan